Hai semua, hari ini kami akan memperkenalkan bahan bantu mengajar yang telah diinovasikan oleh ahli kumpulan kami. Mystery Board adalah alat bantu mengajar inovatif yang direka untuk meningkatkan penglibatan pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dengan menggabungkan elemen permainan dan interaktiviti, alat ini membantu pelajar untuk memahami konsep kompleks dan menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Mystery Board menyediakan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan relevan. Seperti yang kita dapat lihat di sini, terdapat 3 objektif alat bantu mengajar ini. Yang pertama adalah meningkatkan penglibatan pelajar, di mana ianya menggalakkan penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran Bahasa Melayu melalui pendekatan interaktif dan elemen permainan. Objektif yang kedua adalah menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi, di mana ianya merangsang kemahiran berfikir kritis dan kreatif pelajar dengan melibatkan mereka dalam penyelesaian teka-teki dan aktiviti yang memerlukan inference. Objektif yang terakhir adalah fleksibiliti dan penyesuaian, di mana ianya menyediakan alat bantu mengajar yang fleksibel dan mudah disesuaikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, terdapat juga kumpulan sasaran daripada alat bantu mengajar ini, iaitu pelajar sekolah menengah, di mana alat ini direka khusus untuk pelajar di peringkat sekolah menengah yang sedang mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya, pelajar dengan pelbagai tahap pemahaman. Mystery Board dapat disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pemahaman yang berbeza. Kumpulan sasaran yang terakhir adalah guru Bahasa Melayu. Alat ini juga menyasarkan guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu, memberikan mereka sumber yang inovatif untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran semasa berada di dalam kelas. Di samping itu, ini pula merupakan isu topik pembelajaran yang berlaku pada kali ini, yaitu pelajar kurang menguasai kata ganda. Selain itu, masih ada pelajar yang tidak dapat membezakan jenis kata ganda serta pelajar kurang mahir dalam penggunaan kata ganda. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk menyiapkan alat bantu mengajar ini adalah cardboard, gum, gunting, kertas berwarna, dan marker pen. Objektif pelajaran kita pada hari ini adalah pelajar dapat memahami maksud kata ganda. Selain itu, pelajar juga dapat mengenal pasti 5 jenis kata ganda. Jadi pastikan kamu fokus dengan kelas cikgu supaya kalau cikgu soal nanti, kamu dapat jawab dan dapat menunaikan beberapa kata ganda tersebut. Okey, baiklah kita mulakan. Apa itu kata ganda? Sebagai penggunaan ataupun definisinya, bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata. Dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau bahagian-bahagian tertentu. Okey, maksudnya kan begini. Kalau macam perkataan rumah-rumah, okey, itu adalah kata contoh-contoh kata ganda. Okey, sebentar lagi cikgu akan masuk ke dalam beberapa cabang-cabang kata ganda yang ada. Okey, kata ganda yang pertama adalah kata ganda penuh. Ya, yang pertama. Okey, kata ganda penuh dia adalah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Contohnya rumah murid. Jadi, cikgu bagi contoh perkataan pertama adalah yaitu rumah. Jadi kata ganda yang bagi rumah adalah rumah-rumah. Rumah. Okey, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah murid. So, bila dia dijadikan kata ganda, dia akan jadi murid-murid. Okey, kata ganda setara yang terbentuk dengan menghilangkan sebahagian kata ganda penuh. Sebagai contoh, laki-laki. Jadi bila laki-laki ni kan
bila diubah kepada kata ganda separa, dia tidak akan menjadi laki-laki, dia akan menjadi lelaki. Contoh yang kedua, sumpah-sumpah. Bila diubah kepada kata ganda separa, dia akan menjadi sesumpah. Maksudnya dia tidak akan boleh kita tidak boleh gabungkan ayat macam tadi itu. Kata ganda penuh dia berulang kan, macam murid-murid, dia murid-murid. Kalau kata ganda separa ni dia tidak boleh berulang, dia akan diambil bahagian depan dan belakang saja. So jadinya macam sumpah-sumpah, sesumpah. Okey, seterusnya kata ganda separa juga adalah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar saja. Sebagai contoh macam ni, kamu nampak tikus. Ayat asalnya dia tikus, tapi kita tak boleh cakap dia tikus, teman tikus. Okey, jadi dia akan berubah kepada tikus. Contoh yang kedua pula, pohon dia akan diubah kepada pepohon. Jadi seterusnya pula kata ganda berentak. Ini kata ganda berentak. Kata dasar yang digandakan mengalami perubahan bunyi. Sebagai contoh, puyuh ayam, huru hara, lauk pauk, dan puyuh ini. Itu adalah contoh bagi kata ganda berentak. Seterusnya, kata dasar yang digandakan mengalami perubahan bunyi. Sebagai contoh, kita teruskan kepada kata berhubungan, kata ganda berhubungan. Kata ganda yang ditambah hubungan iaitu an, ke, ber, nya, se, dan beberapa contoh-contoh ayat yang lain. Sebagai contoh macam bersorak riang, kawan-kawannya, buah-buahan, dan berjalan-jalan. Itu adalah contoh bagi kata ganda berhubungan. Seterusnya, ini merupakan kata ganda, contoh kata ganda yang terakhir, iaitu kata ganda majmuk. Seperti yang kita lihat di sini, penggunaan penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata saja. Sebagai contoh, alat-alat tulis. Alat-alat tulis, balai, raya. Okey. Jadi, untuk cikgu mau pastikan sama ada kamu faham atau tidak apa yang cikgu ajar tadi, sekejap lagi cikgu mau buat satu aktiviti, yaitu aktiviti mystery board, di mana setiap pelajar akan menjawab soalan-soalan di sini secara random ya. Cikgu akan buka musik dan kamu akan passing nih, anggap ini sebagai bola beracun. So, cikgu akan on music, siapa yang terkena nih bola beracun, maka dia yang akan menjawab soalan tersebut. Faham? Cikgu mulakan dengan si depan.
rambut di pada mystery box ini. Mystery box ini. Itu sudah tahu nomor 5. Nomor 5, yang boleh satu nomor 2. Oke, Adil, boleh tolong baca kamu punya soalan? Soalan dia, berikan definisi kata-kata berentak. Oke, jadi apakah jawaban bagi soalan tersebut? Jawaban dia, kata dasar yang digandakan mendalami perubahan dan bunyi. Oke, betul atau? Oke, next. Terima kasih, Adil. Oke, next seterusnya apa yang tadi itu tersinggung jalan. Oke, Demel, boleh tolong bacakan soalan? Apakah contoh kata berhubungan? Oke, berikan jawaban. Contohnya ke. Oke, betul. Terima kasih. Oke, seterusnya. Itu saya dapat 3. Oke, nomor 3, boleh tolong campur di misteri buat ini. Pelajar boleh tolong baca soalan dan berikan sedikit jawaban. Berikan 3 contoh kata ganda. Oke, apakah jawaban bagi soalan tersebut? Kata ganda, Yes. murid-murid. Murid-murid, oke, betul. Berikan sedikit. Oke, next. Oke, Pipi Halim. Tolong. Nomor 13.
lagi kepada lelaki. Oke, betul. Oke, baiklah, seterusnya. Apa saja boleh. Oke, berapa BNT? Oke. Kenzi, boleh tolong baca kamu punya soalan? Soalan saya adalah berikan definisi kata ganda. Oke, jadi coba kamu pikir apakah jawaban yang boleh kamu dapat daripada soalan ini? Jawabannya adalah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggunakan perkataan. Oke, betul. Pelajar tolong berikan soalan. Oke guys, kamu rasa kamu dapat paham tak dan tercapai tak pembelajaran kita pada hari ini? Iya. Oke, kalau begitu cikgu minta kamu senaraikan 5 kata ganda. Sebutkan yang pertama, kata ganda masuk, kata ganda berentah, bersurat, majnun. Oke, bagus pelajar. Oke, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Pada akhir video ini, saya akan menerangkan beberapa kesan alat bantu mengajar ini terhadap proses pengajaran dan pembelajaran semasa di dalam kelas. Antaranya adalah meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar. Mysterybot mencipta suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan interaktif. Secara langsung dapat meningkatkan penglibatan pelajar dengan elemen permainan dan kejutan. Pelajar juga lebih berminat untuk mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Seterusnya dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Seterusnya, memperbaiki pemahaman konsep melalui pengalaman praktikal. Alat ini membantu pelajar memahami konsep bahasa Melayu dengan lebih mendalam melalui aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah dan interaksi. Kesan yang terakhir, pembangunan kemahiran berfikir kritikal dan kerjasama. Aktiviti dalam Mysterybot dapat mendorong pelajar untuk berfikir secara kritis dan bekerja dalam kumpulan. Ini bukan sahaja membantu mereka dalam menyelesaikan cabaran, tetapi juga memupuk kemahiran sosial dan komunikasi yang penting dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Itu sahaja daripada kami, sedikit kata-kata untuk hari ini. Inovasi pemangkin transformasi. Sekian, terima kasih.